Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebagaimana yang telah diaturkan jadual oleh pihak masjid setelah pertemuan kita pada 18 hari bulan November yang lalu, alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu dalam memenuhi jadual untuk bulan Disember kita yang sekaligus mengakhiri jadual kita untuk bulan untuk tahun 2020 ni. Saya mengucapkan penghargaan, terima kasih banyak kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sanggup menunggu atas kelewatan yang tak dapat disengajakan sebab saya sangkut kat juru ni daripada Kuala Lumpur, tersangkut panjang sikit kat juru lah. Jadi tangtu tu duk terengi nak pakai kereta terbang tu tak keluar ni, tidak boleh terbang lah. Tak juru tu pakai lepasan ni tak upaya, kena ikut juga. Apapun tuan-tuan, insya-Allah kita masih ada masa sekurang-kurangnya mungkin kot dalam 40 minit ke begitu untuk kita meneruskan. Semoga Allah memberi keberkatan kita di pertemuan majlis ilmu kita malam ni, yang insya-Allah kita akan terus menyambung di bab yang pertama atau bab yang pertama dalam ataupun yang disebut al-qismul awal mengenai dengan madza ya'ni intima'i lil Islam, apa artinya saya menganut Islam ni, dalam perincian yang begitu rapi oleh syekh kita dalam kitab ini tadi, oleh Dr. Fathiyah Kani. Dan malam ni dalam bahagian yang pertama akan memberi penekanan kepada pertama sekali dalam apa artinya saya menganut Islam ni di muka surat 15, insya-Allah hak terjemahan tu malam ni ialah penekanan dari sudut akidah, suatu perkara yang kita nampak pada peringkat mungkinlah pada peringkat beberapa ketika yang lalu kita rasa tak berapa sangat ancaman kita terhadap perkara yang pertama, iaitu dari sudut akidah ni. Tapi kebelakangan dunia lah ni kita nampak benda-benda yang macam ni benda yang kita rasa tak berapa nak anu sangat pada satu ketika dulu, lah ni kita nampak makin hari makin tajam, makin hari makin tajam, yang kalau kita tak berusaha untuk mengelak, maka kita akan berhadapan dengan satu keadaan yang parah dari segi akidah. An akuna musliman fi aqidati, itu yang pertama tuan-tuan, insya-Allah. Saya yakinlah di masjid kita ni, terutama sekali para jamaah semua yang telah sering kali mengikut program dan jadual pengajian akidah yang telah diaturkan oleh pihak masjid, yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz guru kita, perkara-perkara yang mungkin yang lebih jauh dalam masalah akidah ini kita dah orang kata nampak diperincikan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa yang dikatakan ilmu tauhid. Tapi fokus Profesor kita Dr. Fathiyah Kani kepada dia punya teras akar tunjang kepada penekanan akidah itu sendiri dari sudut kehidupan kita dalam bermasyarakat, kehidupan kita dalam sebuah negara, kehidupan kita dalam sebuah jamaah. Ini yang walaupun dalam bab ni dia tak perincikan seperti mana yang kita belajar dah dari sudut ilmu akidah tu, dengan sifat orang kata sifat 20-nya, sifat maknawiyah, sifat salbiyah dan sifat yang sebagainya yang ditekankan. Cuma di sini ialah untuk kita lebih pergi kepada mengenali akar tunjang kepada
kedudukan seseorang dari segi Islam dia itu sendiri. Makna kalau ibarat pokok tu, kita bukan takat nak kenal perdu, bukan takat nak kenal buah, bukan takat nak kenal bunga daun dia, tapi yang lebih penting ialah kita kena melihat utamanya kepada akar tunjang dia. Kalau kita galik tang akar tunjang, duk kira tang perdu biasa, duk kira tang buah, duk kira tang apa, pokok tumbang kita tak sedar. Nah, ini dalam bahasa lain. Rupanya pokok tumbang tu tadi bukan masalah perdu dia. Perdu kecil besar, perdu tu pokok besar pun tumbang. Bukan takat pokok kecil lah. Pokok kecil lagi parah lah tuan-tuan. Hak besar tumbang, dia kena hak kecil tu, hak kecil tu tumbang-tumbang sama. Hak ni ke siapa-siapa ada biasa tebang pokok dia tahu. Dia tumbang hak atas tu, hak tu. Jadi dengan sebab itu sendiri, fokus Dr. Fathi akan ni, ini untuk bahasa saya mudah kita kongsi bersama untuk faham dalam sudut ni, ialah bukan nak perincikan seperti mana ilmu tauhid yang kita pakai duk ngaji dah tu, tapi penekanan kepada bagaimana kita harus memperkukuhkan kedudukan akar tunjang. Sebab musuh duk attack di situ. Kita tengok Allah, tambah kalau kita duk biasa buat kebun getah ni, duk motong ni tuan-tuan, duk potong getah, susu keluar kau elok. Tengok pokok pun segak, tengok pokok segak elok, kemas ramai. Naik tara tu lah. Kita tak perasan di bawah tu tadi anak-anak duk tibai. Akhir sekali main angin sikit pun pokok tumbang. Main ribut sikit pun tumbang pokok. Pasal kita lalai, kita terlupa untuk tengok akar tunjang kepada pokok tu sendiri kukuh tak kukuh. Kadang pokok tu duduk atas tebing tuan-tuan, nampak macam tak tahan, tapi tak tumbang dia. Pasal tunjang dia kuat, akar dia kuat. Ni. Ni lah ni tuan-tuan, benar-benar bunyi lah. Hak ni yang jadi kadang-kadang kita bawa dari sudut mana pun tuan-tuan boleh nampak akar tunjang tu. Kalau akar tunjang dalam akidah ni, kita akan lihat nanti, maknanya dia akan pergi menjurus kepada bidang ekonomi, kepada bidang politik, kepada bidang pendidikan, kepada bidang kemasyarakatan, dan juga kepada bidang yang mencakupi kehidupan ini semua. Jangan kita duk faham masalah akidah ni menjurus kepada satu masalah keimanan dalam konteks kepercayaan semata-mata dari sudut itu, tapi kita abai dari sudut ekonomi. Kepentingan kita berorganisasi dalam menjana ekonomi Islam, kita tak rasa itu satu benda tuntutan akidah. Akhir sekali orang duk pack daging beku jual pun kita sapu dah, duk kira apa, duk timbul lah ni isu lah. Pasal itu depa tipu kita, depa pack orang kata apa, daging beku daripada negara yang tidak mendapat pengiktirafan halal kita, depa pack, depa buh halal sendiri. Kita pun perlu menilai tak ada rasa sensitif apa. Pasal apa tak sensitif? Pasal akak di dalam tu ada benda yang rosak. Ni dia, tak apa dah, duk kira apa sangat. Bukan lalu membalik rubuh buat bulan rupa tu lah, tambah nak buat kenduri. Orang suka beli daging beku ni daripada daging hak sembelih. Jadi kita pun tumpang tui, kita buat kenduri itu sunat muakkad. Kalau kenduri walimatul urus yang kita duk jamu orang ramai dengan makanan haram, yang kita mulanya kita hitung dari segi ekonomi pasal murah sikit daging beku ni daripada hak daging hak yang pejar, hak yang fresh tu. Kita pun lupa bab ni tadi. Misalnya contohlah tuan-tuan, begitu juga dari segi pendidikan, kita lupa masalah pengabaian mungkin setengah kita dari segi penekanan tarbiyah itu sendiri, penekanan usrah itu sendiri, penekanan pengajian itu sendiri, penekanan kuliah-kuliah itu sendiri harus kita pastikan. Alhamdulillah apabila benda ni dia orang kata pakat timbul kesedaran. Sebab itulah walaupun setengah-setengah sekolah agama, setengah-setengah ma'had tahfiz tak dapat orang kata apa keistimewaan fasiliti, orang kata apa dia punya apa tu fasilitator ke orang kata, prasarana yang tak begitu selesa macam setengah-setengah lain. Sekolah agama rakyat ni nak dapat keselesaan seperti mana sekolah jenis kebangsaan yang apa ya, Cina ke Tamil pun kadang hak depa kemas lagi. Tapi orang kita ada kesedaran, tak apalah, saya nak bagi anak saya terdidik. Pasal kita akak tunya dari segi tarbiyah tu kita kukuh, kita terasa. Ni benar-benar ni. Dan begitulah kalau dari segi politik pun begitulah. 42 orang wakil rakyat Melayu Islam, tak kira parti di parlimen kemarin ni,
menentang bajet 21 yang menjanakan kepentingan Islam tu lebih. Kita tak sedar akidah kita. Ini bukan masalah parti ABC. Hang tu Melayu ke Islam? Hang tu Islam tak kalau Melayu pun? Hang tu Cina, Hindu pun hang Islam ke tak? Ni tak nampak dari sudut bajet tu, dari sudut akidah. Kita nampak bajet dari sudut ekonomi. 1.4 bilion kepada pelaksanaan penjanamaan Islam di Malaysia ni. Kalau kita kira kecil, tu pun kita lawan, tak mau bagi lulus. Tak sembang apa lagi kata Islam. Ni mukadimah malam ni pikuk tu harum pasal jam tadi tu. Tapi tak tahulah tuan-tuan, benar tu yang saya nak bawa ni pasal Dr. Fathi Yakan ni. Dia ulama ikhwan, tokoh ulama ikhwan muslimin. Dia juruh buat tu. Nampak? Kita pun seronok ni. Kita terlupa tu bahawa kita telah meletakkan satu perkara yang mencalik buruk pada hati perut kita yang berakidah ni dengan hanya undi tadi di parlimen. Kita tak rasa 90 nasib baik ada 92 orang Islam di parlimen daripada semua parti tadi tuan-tuan yang ada kesedaran ini. Dia mempertahankan. Ini alhamdulillah. Kalau tidak wallahu a'lam. Tu pun ada ialah orang tua lah kita kata. Orang tua dekat-dekat dengan muzium dah, dia tak main. Kalau dia main tak apa. Ini bahasa tak apa syok ni lah, tapi tak apalah tu. Kita nak cerita benar akidah ni. Kita jangan duk nampak benar akidah ni hanya semata-mata dari sudut menjurus kepada kita yang perbincangan kita biasa. Hak tu dah tak dapat tidaklah. Masalah keimanan, masalah apa yang tertanam dalam hati, masalah tu kita tak perhatikan. Tapi jangan kita berasa hak tu saja. Akak umbi hak duk menjalak rata tu juga penting. Kita lupa. Kita duk kira nampak hak tu. Itulah tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab kita ni, walaupun hak dalam bahasa Arab ni ada yang kita tengok ni, saya pun taklah nak baca habis ke semua. Tapi kita ambil tengok hak muka surat 15 tu dulu. Kita mula tang tu. Inna awwala syartin min syurutil intima'i ila al-Islam. Dia bukan satu benda yang ni, tapi merupakan satu syarat. Syarat kepada apa diterjemah di sini? Syarat kepada orang kata teguhnya akidah kita bagi seseorang seseorang mukmin muslim itu untuk betul-betul sah mengakui dia itu sebagai orang yang berpegang kepada Islam, intima ila Islam, yang betul-betulnya tergolong dalam golongan yang muslim sah dah tu. Bukan kata tiruan. Wal intisabu li hadzal din, dan begitu juga disebutkan di sini sebagai orang yang orang yang meletakkan Islam dan menjadikan Islam itu sebagai cara hidupnya. Makna berpegang kepada akidah yang benar murni ini adalah merupakan syarat pertama. Kalau kita tak berpegang kepada akidah yang murni sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bermakna kita masih lagi belum disahkan sebenarnya sebagai orang yang mukmin muslim. Wal'iyadzubillah. Walaupun tengok zahirnya sebagai mukmin muslim, tapi di sisi hakikat yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum sah lagi. Pasal kalau duit pun orang boleh cetak duit palsu. Sebab tu orang kata apa, kita ada piawai nak kenal ringgit Malaysia yang palsu, yang tiru, ada piawai dia. Piawai itu penting, kita kena kenal. Makna menggunakan piawai inilah untuk kenal bahawa hak ni palsu, hak ni hak sebetul. Begitu jugalah dalam konteks akidah Islam ni, kalau mengikut Dr. Fathi Yakan ni, kalau saya boleh terjemahkan macam tu, dia ada piawai. Dia ada piawai khusus. Ada orang kata apa? Ada sirim dia lah. Ada sirim dia lah, ada piawai yang khusus. Bukan kata setakat boleh duk mengaku ya. Makna tengok tu orang tahu dah hak ni palsu, hak ni betul. Pegangan tersebut
mestilah selari dengan apa yang terkandung di dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini semua umumnya dah kita dengan akidah kita yakini benar ni. Dengan sebab itu, walaupun dari satu sudut mungkin kita tengok benar tu tak memberi apa-apa sangat, orang kata apa, kepada diri, perasaan kita, kepentingan kita, kedudukan kita, tak terjejah mana sangat. Tapi oleh kerana dia bercanggah dengan kitabullah, dia bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW, kita apa maknanya, kita cukup terasa dan wajib kita jauhi. Macam biasalah, terutama sekali dalam dunia lah ni, dengan tipuan wang ringgit ni tuan-tuan, ada macam mana kita terasa sangat dengan duit kita titik peluh sendiri dengan duit rasuah. Itulah, cuma rasuah lebih hebat lagi, rompak sama lebih hebat lagi, boleh hebat cepat. Kalau takat duk menega, duk untung RM100 sehari, RM200 sehari, RM500 sehari, RM1,000 sehari pun, RM2,000 sehari, berapa banyak pun letih. Tapi kalau bank 1 juta masuk tu kan, duit tu lah ya. Tengok kalau kita tengok di sudut tu. Tapi kalau kita, oleh kerana kenapa kita tolak benar ni? Kerana dia bercanggah dengan kitabullah dan bercanggah dengan sunnah Nabi SAW ataupun dengan hadis Rasulullah SAW. Itu memanglah tuan-tuan, kita baca bunyi ni tak ada kalau apa untuk kita nak faham, tapi untuk kita nak hayati itu sendiri, dia punya message itu sendiri. Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu, yang terdiri dari angkatan as-salafus salih serta para imam yang mempunyai agama ini. Makna masuk di situ para imam, para imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Ini kalau disebut di sini imam al-a'immah ni, termasuk a'imatuddin al-masyhudu alahum bil khair wal bir wat taqwa wal fahm as-salim li dinillahi azza wa jal. Secara masyhurnya ialah orang kata imam-imam ahli sunnah wal jamaah ni, imam-imam apa ni, mujtahid, imam-imam mazhab. Macam yang kita duk kenal umum yang masyhur ni, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali ini sendiri. Mana imam-imam yang empat ni dengan kekuatan yang diberi oleh Allah kepada mereka, yang menduduki di peringkat, orang panggil di peringkat mujtahid mutlak. Sebab mujtahid ni ada 2, 3, 4 kan, hak yang besar lah. Tertinggi sekali dipanggil mujtahid mutlak. Ini yang ada pada 4 orang mazhab ni tadi. Yang kedua dia panggil mujtahid mazhab. Yang ketiga taraf dia ialah hierarki dia lah ni. Yang ketiga rendah sikit, dia panggil mujtahid fatwa. Lepas itulah baru bawah lagi tu. Tu maknanya syarat-syarat nak jadi mujtahid mutlak, kedudukan syarat menjadi mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, tu ilmu-ilmu lainlah yang tersendiri, yang saya rasa mungkin tak kemampuan untuk diri saya lah untuk kita bahas dan bincang sampai peringkat itu untuk pada malam ini. Ini orang-orang yang ambil pengajian di peringkat pengajian tinggi, sama ada di bidang syariah terutama sekali, akan bahas lah benar ni, sama ada di peringkat first degree ataupun peringkat magister, dan lebih lagi lah dalam kajian-kajian yang telah dibuat oleh peringkat yang orang ambil sampai kepada peringkat filsuf doktor atau PhD ni. Tapi hak tu sepitah lalu tu untuk kita kenali. Hak tu pun penting orang awam kenal. Pasal apa? Kalau kita tak kenal taraf kedudukan dari segi hierarki ilmu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kita pun kadang-kadang kita bercakap pula pun kita duk faham, kita sehingga lawan, kita against 4 orang. Kita duk taraf mana yang pergi duk argue mereka. Kita mujtahid fatwa pun tak sampai. Nak pergi duk lawan hak mujtahid mutlak. Tu pun orang seronok dengar kan, kita pun bahas berang, orang pula seronok, orang pula tepuk tangan, orang pula bersorak. Lagi kemahin terlupa.
senioriti dari segi keempat-empat mazhab tu sendiri pun kita tak ketahui. Kita tak tahu bahawa dalam empat-empat mazhab ni yang paling senior ialah Imam Hanbali. Pasal Imam Hanbali seorang yang menjadi tarah, orang kata apa? Tarah ulama yang yang sempat dia panggil ulama tabi'in. Kenapa? Kerana tabi'in pada Imam Hanbali. Kerana Imam Hanbali seorang yang ia sempat mengaji, berguru kepada sahabat Nabi. Jadi ranking daripada Nabi turun pada sahabat, lepas tu turun pada tabi'in. Tabi'in ni duduk kepada orang yang mengaji kepada para sahabat Nabi. Imam Hanafi dah, Imam Syafi'i dah, Imam Maliki pun tak ada sahabat. Jadi dia tok guru kepada Imam Syafi'i, tuan-tuan apa tahulah, Imam Maliki. Dan begitu jugalah Imam Hanafi pun semua ni dia mengaji kepada anak murid kepada sahabat Nabi lah. Tapi Imam Hanbali dia mengaji kepada sahabat Nabi sendiri. Sebab tu tarah Imam Hanbali ni dari segi senioriti bab ni lah tuan-tuan, dalam bab hierarki ijtihad ni dia lebih senior. Walaupun kedudukan taraf dia sama-sama mujtahid mutlak. Tu pun tuan-tuan, Imam Syafi'i tak condemn Imam Maliki, dan Imam Maliki tak condemn Imam Syafi'i. Hang tahu apa anak murid aku Imam Maliki tak pernah kata apa kat Imam Syafi'i lagu tu. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i, apa Imam Maliki boleh kata kat Syafi'i, hang Syafi'i lagu mana tahu hang ni anak murid aku lah. Kalau ikut bahasa kita lah, bahasa kita lah ni bahasa duk condemn orang, duk fitnah orang, duk pelekeh orang ni. Tambahlah ni dunia liberal ni masuk tuan-tuan. Hak orang yang agak menjeruh kepada agama ni kita pelekeh dia panggil pak lebay dalam konteks yang negatif. Ni lebay-lebay ni tahu apa? Hang tu siapa dia? Hang iblis apa? Hang iblis lah. Kalau hang tak suka kepada lebay, hang geng-geng pokok something kutu rayau tu kok. Tu tengok dia main liberal tu lagu tu. Kok ana selok dia bateri pun dia ni lah. Tak apalah tuan-tuan, kita pun sembang benda ni bukan kata kita nak duk bangkit sesuatu perkara yang negatif, tapi lebih kepada positifnya ialah kita harus berwaspada dengan musuh-musuh Islam. Kita biarlah kalau musuh Islam kata kat kita huruf, makna kita kira apa yang dibuat telahan oleh musuh-musuh Islam tu tadi, musuh jamaah Islam, musuh gerakan Islam, musuh pada masyarakat Islam, kita jangan duk anggap benda itu benda yang positif. Itu benda negatif. Sebab kerja musuh Islam memang nak puruh Islam. Buatlah baik tak mana. Ni tuan-tuan. Jadi dalam bab ni, kenapa kita mempertahankan, kita berdiri dengan keadaan kelemahan yang kita tidak nafikan kepada diri kita masing-masing? Kerana apabila benda tu bercanggah dengan Al-Quranul Karim dan bercanggah dengan sabda Nabi SAW ataupun ajaran Islam, kenapa? Kerana kita nak pastikan bahawa kedudukan kita ni betul-betul orang yang duduk dalam bentuk akidah ni. Sebab tu banyak orang bahasa kita yang duk guna pasal apa hang buat lagu tu, pasal hampa buat lagu ni, pasal apa hang buat lagu ni. Kalau pergi ke dunia-dunia yang lain pun tuan-tuan, kita pergi dunia barat pun ataupun negara-negara orang yang bukan Islam, dia pertikaian ni, jawapan kita yang malas duk bahas banyak, because I'm Muslim. Because I'm Muslim. Ni pasal apa hang buat ni, because I'm Muslim. Jadi kalau nak duk bahas dengan dia alasan ni, peringkat awal dia tak nampak. Because I'm Muslim, pasal masalah ini kehendak Rasulullah, ini kehendak Nabi SAW, dan ini Al-Quranul Karim. Kalau hak tu kita boleh rasa kuat, hak tu mana akidah kita kemahalan. Ni jadi kita ambil kesempatan untuk ucap tahniah lah kepada pendakwah kita, terutama sekali yang begitu mencabar mereka lakukan
dakwah Islam ni di seluruh dunia hari ini, terutama sekali di kalangan masyarakat yang majoriti non-Muslim. Seperti mana kita tengok di barat, di mana semua, sampai artis pun dah memeluk Islam. Bukan takat peluk saja, belajar Al-Quran, bacaan Al-Quran pun. Makna walaupun dia orang kata apa, dilahirkan di kalangan orang yang non-Muslim, tapi dia boleh ketengahkan kedudukan keislaman dia tu dengan penuh kasih sayang, penuh cinta dia kepada Allah. Masalah dia masalah akidah. Nak banding dengan setengah-setengah kita Melayu ni, kadang-kadang kuai makin hari makin luai, makin hari makin luai. Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang yang Islam yang terdahulu, yang terdiri dari angkatan salafus salih. Seperti mana yang kita telah jelaskan tadi, terutama sekali as-salafus salih ni para ulama yang terdahulu, serta para imam yang menyampaikan agama ini, yang kita jelaskan tadi, terutama sekali imam-imam mazhab 4 ahli sunnah wal jamaah ini, yang telah diakui kebaikan mereka, kebaktian serta ketakwaan mereka. Mereka ini mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama. Bagi memastikan saya benar-benar Muslim dalam akidah, maka saya mestilah beriman dengan perkara-perkara yang berikut. Inilah malam ni kalau kita dan masuk perkara pertama, yang kedua ni pun alhamdulillah. Walaupun di sini ada 4-5 perkara, kalau kita tengok ada 4-5-6 perkara, sampai ada hampir 10 perkara kan. Berapa saya pun tak ada nak tengok apa habis ni tuan-tuan. Ada 2-13 ni kalau tengok di sini, 13 ke 15 ni. Lebih lagi. Satu tuan-tuan boleh tengok ni. Perkara-perkara yang harus kita pastikan benar-benar Muslim, bagi seseorang yang benar-benar Muslim, dia mestilah beriman dengan perkara yang berikut. Yang pertama, saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa. Ini bagi kita insya-Allah lah, di kalangan kita orang Melayu, sejahil-jahil orang Melayu pun dia faham dah ni insya-Allah. Bukan kata kita nak dabik dada dengan orang lain tak, tapi umumnya begitulah. Sebab kita alhamdulillah Allah beri hidayah, terdidik kita ke arah itu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, Maha bijaksana, lagi pula Maha berkuasa, Maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan. Saling perlu memerlukan di antara satu juzuk dengan juzuk yang lain. Yalah tuan-tuan, kalau kita kata kita ambil bumi satu juzuk, bumi walaupun dia subur, dia tak boleh subur kalau tak perlu kepada langit yang menurunkan hujan. Tu dia. Ini mana saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Begitu jugalah kita sendiri, walaupun kita manusia, tapi kita perlu kepada kehidupan kita ni, bukan takat makan minum untuk nak besar diri, kita perlu kepada oksigen. Misalnya hari setengah kebanyakan kandung ngaji perlu pada oksigen. Oksigen tu pula ada yang mai daripada pertolongan yang Allah beri sabab-musabab kepada tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan yang Allah jadikan untuk support oksigen. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan untuk orang kata keperluan prasarana dalam kehidupan ini, terutama sekali perkara-perkara yang penting yang kita tahulah bahawa kalau tanpa tumbuh-tumbuhan, puncak ayak kita payah nak dapat. Sebab itulah ni dunia jadi kelang kabut apabila manusia dah gondol bukit buka menghakiskan tempat-tempat tadahan ayak. Hak ni jadi bangunan, hak ni jadi bangunan, hak ni jadi bangunan. Akhir sekali oksigen pun tak dapat membekalkan seperti mana yang sepatutnya. Dan begitulah juga masalah keperluan kepada sumber utama dalam kehidupan, ialah air. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Kata Allah, kami jadikan daripada air itu semua benda hidup. Benda hidup berpunca daripada air. Ada tak benda tu boleh hidup, tak ada punca daripada air.
Tak ada. Pokok kayu perlu kepada air, manusia, kehidupan termasuklah manusia dan haiwan perlu kepada air, semua kali perlu pada air. Tiba-tiba air tu kita rosakkan, kita kotongkan dia, kita jauhkan dia, kita sempitkan dia punya tadahan dan sumber dia. Tu maknanya, ialah saya pun nak sebut lebih jauh tu, tuan-tuan pun sedia maklum dah. Kaitan yang nak jelas di sini ialah setiap kehidupan yang Allah jadikan adalah berkaitan antara satu sama lain. Manusia tak boleh buat. kita hebat dari segi sains teknologi, kita boleh buat, orang kata apa, boleh buat helikopter. Tu salah satu kerja helikopter ialah nak tabung, orang kata apa, orang panggil petai hujan kot di awan kan. Boleh takat tu lah teknologi yang dah hebat. Manusia boleh bawa naik pi semok dia punya tu untuk di awan. Kalau Tuhan bagi awan tak ada, tak ada apa ya. Kita dengar awan apa sangat, awan kapal terbang duk rempuh awan gitu lah. Rupa-rupanya awan tu sendiri kalau tak ada sebabkan awan, maknanya punca untuk salah satu sebab yang Allah jadikan untuk membantu menurunkan hujan kepada kita terjejas. Kita tengok cacing duduk dalam tanah marah dia. Rupanya apa? Hak orang-orang sains ni buat kajian, salah satu daripada yang boleh menyuburkan tanah tu sendiri, terutama orang yang mengaji bab pertanian, salah satu punca yang menjadikan tanah itu subur adalah kerana ada hidupan dalam tanah tu sendiri. Salah satu, kalau kita orang Melayu mudah kenal cacing. Cacing duk berak kat bawah pokok kopi tu, pokok langsat tu yang menyuburkan pokok langsat, pokok kopi. Kita tengok apa cacing gini kono ni. Kaitan cacing yang sekecil gitu yang bagi kita tak ada harga apa pun, tapi besar sumbangan dia kepada kepentingan keperluan hidup manusia, iaitu membantu pembajaan kepada tumbuh-tumbuhan. Akan sekali mengaji kita pun kita perlu proses taik cacing tu jadi baja, buat macam-macam tuan-tuan, kono-kono jadi organik dan sebagainya. Hak tu saya tak nak sembang lah. Setakat kita lalu boleh tuan-tuan yang lebih mendalam dalam bidang ni lebih nampak. Yang poin di situ tadi ialah akidah kita mengajar kita untuk mengenali hubungan sesuatu ciptaan Allah dengan sesuatu ciptaan Allah yang lain, dengan benda yang sama, duduk di tempat yang sama. Adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Inilah berasaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ni, ayat yang ke-22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain dari Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Ayat ni tuan-tuan, walaupun dia bawa di sini dengan satu terjemahan yang bagi kita kira-kira ringkas lah, tapi untuk selanjutnya kita dapat memahami hak ni, gambaran Allah ni ialah tentang dari sudut aras ini sendiri, dari sudut apa ni, dunia ini sendiri, alam ini sendiri. Kalau kita sembang cara kita mudah, jangan duk kata bawa kereta, bawa motor cukup lah. Kalau dua orang driver, dua orang yang tukang bawa motor, akan sekali accidentnya tak boleh pergi ke mana. Kawan tu nak pergi kot ni, kawan ni nak pergi kot ni, tersilap kona. Aku duk ingat nak pergi kanan, aku pun kona kanan. Rupanya kawan nak kona kiri, pakai rebah lah tu lah. Pasal apa? Dua driver satu motor, dua driver satu kereta.
Sebab tu apa pun sampai peringkat mana pun mesti satu, mesti yang satu tu sendiri. Lebih-lebih lagi alam yang Maha Agung ni, maka dia tak akan mungkin berlaku orang yang mengendalikan, yang mengemudikan, yang menciptakan berlaku dengan dua. Nah ni tuan-tuan. Ialah hak kita duk tengok ni, insya-Allah tuan-tuan. Tapi musuh duk masuk bab ni pun. Musuh duk masuk lah. Kadang-kadang tu secara kita tak perasan. Dia gunakan slogan tu sendiri ya, supaya kita mudah sebut, kita mudah akhir sekali mungkin dia akan pergi kepada, dia switch on untuk rosak akidah. Wallahu a'lam. Apa dia? Kita pula ada ni dua dalam satu. Dok main dua dalam satu ni. Kadang minuman sedap ni tu, pasal dia dua dalam satu, 3 in 1, 2 in 1 dan berapa in 1 ni. Itu slogan yang dibawa oleh musuh dari sudut akidah untuk merosakkan kita. Walaupun dari segi zahirnya ni memanglah dua dalam satu, sungguhlah benda ni campur ni campur ni. Bukan dok tapi betul. Tapi dari segi konteks falsafah yang dia gunakan tu tadi, mesej dia nak bawa pergi jauh kepada perkara ni tadi. Akhir sekali kalau benda ni pun boleh duduk dua dalam satu, macam mana alam yang begitu besar, dia akan pilih betul lah. Hak ni lah perbahasan yang telah dibahaskan dalam ilmu tauhid. Hak kita duk ngaji dah, yang dinahkan oleh Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim jelas membahaskan benda-benda ini. Begitu jugalah apabila kita mendalami dalam pengajian-pengajian ilmu hadis yang menjuruskan dalam bab tauhid ni. Itu yang pertama. Hak tu yang produktif. Makna jangan duk terasa sengit, dengan duk terasa gelong, jangan duk terasa apa lagi dah yang boleh bawa kepada kita jadi muzabzabin ni, orang kata, yang berdiri tak letak di atas keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dulu tuan-tuan, mungkin kalau umur tuan-tuan ada dalam masjid ni, termasuk saya sendiri pun, kita tak pernah terfikir apabila sebut Melayu tak Islam. Melayu apa tak Islam? Jadi satu benda yang cukup mustahil bagi kita di tanah Melayu ini sendiri, apabila sebut Melayu tapi dia tidak Islam. Tapi lah tak pelik picit lah kat rekod kat Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, kat Jabatan Agama Islam Kedah, kalau di wilayah Persekutuan lama dah. Saya duduk di Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan ni tahun 80 kan. Masa tu dengan tugas-tugas yang mereka bagi tanggungjawab kat saya oleh masa jadi baru kita keluar daripada Selangor waktu tu jadi wilayah Persekutuan, dan saya ditempatkan tahun 80 di situ. Hak tu pun kita dah tengok Allah Akbar. Ni pasal apa ni, saya dah lama dah tak Islam ni. Pasal apa duk marah kat Jabatan Pendaftaran Negara, masih nama dia lagu ni lagi. Dia nama lain. Akhir sekali sampai kepada peringkat kita pun nama tak selari dengan Islam pun, hak yang selari dengan Islam kita pergi ubah bagi jadi tak selari dengan Islam. Kita tak sensitif. Saya tak mau sebut lah tuan-tuan, sekali lagi ada orang terasa, tapi kalau sebagai satu contoh, cukup cantik lah masa tu, terutama sekali orang-orang yang terlibat dengan orang-orang artis-artis dalam negara ni. Nama cukup segak dah, tapi dia ubah agama lain. Ni minta maaf tuan-tuan, saya nak sebut satu sebagai contoh lah. Masa zaman dulu-dulu ni, mungkin tuan-tuan ingat beberapa 2, 3, 40 tahun dulu, ada seorang yang masyhur jugalah, dia penyanyi, dia kemahiran, nama Fauziah Ahmad Daud. Fauziah tu nama cukup cantik. Dia pergi ubah oge. Ada tak orang Melayu rasa sensitif? Punya diri pun rasa syok orang panggil kat dia oge. Ni malas duk sebut tadi tu pasal tu tuan-tuan. Ni tak sebut ikut, tak apa nampak sebut, jadi nampak. Jadi kita pun jadi syok lagu tu pula lah. Ada seorang ahli parlimen, saya tak mau sebutlah kawasan mana. Dia nama cukup cantik pada waktu tu, nama Rohani, tapi orang lelaki lah, Rohani. Apabila Rohani, nama Rohani lah, okey lah Rohani.
Tapi apabila orang duk panggil kat dia Ron, saya dengan secara bukan kata nak duk belagak, nak duk tunjuk apa, kesian kat dia. Saya pergi sembang dia, kata YB nama cantik dah Ron ni, pasal apa dak bagi orang panggil Ron? Dia kata pasal apa? YB tahu tak apa makna Ron dalam bahasa Al-Quran? Kan dalam Al-Quran kita jumpa ayat bal rana ala qulubihim. Ron tu makna apa? Oh dia tak pasal. Ron ni makna karat. Dia syok orang panggil Ron. Nama karat. Ron tu makna dia karat. Jadi takkanlah kita nak biar orang panggil kita weh karat, weh karat, weh karat. Baca terjemah dalam bahasa Melayu tengok. Ni tuan-tuan. Tapi alhamdulillah dia pun besar dah, tak jadi ahli politik, tak jadi ahli parlimen dah. Saya rasa sama penggal dengan saya kok berhenti. Tak ada dalam dia pun tak ada dah. Tapi tak apalah, bukan masalah kita nak bodoh, nak apa, nak dapat dada ke nak apa dah. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang kita tak terperasan benda-benda yang jadi macam tu. Akhir sekali kita dah lupa tentang kedudukan yang sebenarnya. Benda-benda yang sebegini tuan-tuan adalah akhir sudahnya, dia ada kaitan dengan perkara-perkara yang ke depan. Sebab tu tuan-tuan, dalam kesempatan yang kita sembang ni malam ni, inilah kenapa dalam Islam Rasulullah SAW meletakkan kepada kita satu tanggungjawab untuk memastikan untuk kita bubuh nama dengan makna yang baik. Bukan boleh bubuh ikut dan. Kalau tuan-tuan boleh tengok kitab atau buku yang dijelaskan secara lebih lebih terperinci lagi mengenai dengan tarbiyatul aulad ni, 2 jilid tarbiyatul aulad ni. Dalam tarbiyatul aulad tu dijelas satu antara salah satu penekanannya ialah mengenai dengan kenapa kita kena bubuh nama baik-baik. Pasal nama itu sendiri, kata Rasulullah, adalah merupakan doa. Setiap panggilan tu menjadi doa kepada orang tu sendiri. Lebih-lebih lagi lah doa mak bapak dia. Mak bapak duk panggil hari-hari, kita bubuh nama huduh, doa anak kita jadi huduh. Tu sebenarnya Rasulullah kan. Tapi setengah orang dia tak peka benda macam ni, dia pakai bubuh. Inilah alhamdulillah tuan-tuan, bukan kata kita nak takabur, nak apa orang kata apa, nak sombong dengan orang lain. Suatu benda yang Allah beri hidayah kepada kita masyarakat Melayu, kita ni suku kaum bangsa Melayu ni, Allah beri hidayah. Sebab ni orang Melayu ni daripada lama dah, dia cukup peka dengan nama. Sebab tu dia ubah nama elok, ni elok, apa rumah elok. Mungkinlah satu ketika dulu yang ada nama huduh-huduh tu. Tapi kebanyakan oleh kerana kita ni dah sinonim dengan Islam, kita buah nama yang ada makna baik. Sebab tu tanya baik tak baik pasal apa? Setiap kali, kalau 100 kali sehari mak dia panggil, 100 doa kat anak dia. Kalau 100 kali sehari pula pak dia panggil, campak dua mak ayah ni 200 kali doa kat anak dia tu mengikut apa yang dia panggil dia. Sebab tu acu boleh nama ni kita kena jaga. Kalau nama Ismail, panggillah Ismail, jangan duk panggil Wen. Rosak nama. Kalau nama Yusuf, nama Yusuf lah, Yusuf lah. Ni panggil Cok, hilang apa? Tak tahu malam ni dia keluar ikut tu pula. Jangan duk marah lah tuan-tuan. Saya nak anukan tadi tu. Yang kedua ni kita tak ada lah kot tuan-tuan lah. Dah berapa 8.40 ni. Ialah saya minta maaf lah tuan-tuan lah. Kok lah duk berceloteh kok ni panjang sangat. Sebab kalau baca betul-betul tumpu tu, saya rasa tak ada masalah. Tuan-tuan sendiri pun tak duk kalut mana. Tuan-tuan pun ada semua sini kita yang terpelajar belakang. Kita takat kita nak baca tak ada masalah apa. Boleh faham. Cuma orang kata apa, dari sudut benda-benda ni, kalau ibarat bahasa biasa kita kena hiaskan sikit kepada mesej-mesej yang ada tu tadi. Itu saja yang akan sikit terguna masa.
Pun demikian insya-Allah tuan-tuan, perkara yang kedua yang kita akan lihat ke depan ni, saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Hak tu kita akan lihat jalan-jadual yang akan datang. Bab yang kedua ni, masa saya duk mengaji dulu, saya duk ingat lagi. Salah satu contoh hak Tok Guru saya jelaskan ialah kita duk ingat apa gabui tek ayam tu, duk golek tek ayam sana sini. Dulu lah tek ayam pun tak ada dah, pasal ayam dia jadi ayam duk ayam tu belakang dah, dia tak ada ayam kampung lah. Hak ayam kampung dulu dia berak tengah halaman rumah tu, ada jenis gabui duk golek tek ayam tu, tek ayam kering. Walaupun gabui tek ayam, kita dah ingat jangan dia duk apa, jangan kata dia tu sia-sia, dia ada makna Tuhan bagi jadi kat dia walaupun gabui. Lah tengah orang tak kenal dah gabui tek ayam ni, nampak binatang apa benda. Gabui ni kenal tak tu? Orang Penang tak kenal. Gabui tek ayam ni dia lebih kurang kecil pada ibu jari lagi, ibu jari tangan, kecil lagi. Dia tek ayam tu, tek ayam yang lembut tu satulah, tek ayam keras tu. Saat dia ada gabui, dia kerja golek tek ayam tu. Kau nampak ni, sak sana sak sini. Gabui tek ayam kita tengok, apa binatang ni, apa guna. Tapi dia sungguh bermakna, maknanya ada makna tu. Inilah kalau sebut tu nak cerita dalam bab yang perkara yang kedua tadi ni. Walaupun gabui tek ayam kita tengok tak ada makna apa-apa, tapi sebenarnya dia ada makna. Macam kita lah, kalau kita tengoklah, Allah lemah ada bulu hidung lah. Bulu hidung ni Allah serabu. Tapi kita tak tahu bulu hidung itulah yang menapiskan habuk-habuk yang nak masuk kepada pernafasan kita, yang boleh mengganggu paru-paru, yang boleh mengganggu organ-organ dalaman. Tengok bulu hidung lah. Nak jual bulu hidung, orang kata hang gila. Kalau kita ambil di tubuh badan kita, betul lah bulu hidung. Walaupun nampak tak apa, seronok sikit lah sebut kan. Tapi maknanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak jadikan benda tu satu benda yang cukup sia-sia tak. Kalau tak jadi tak ada jarang. Kita duduk berjalan ni hari-hari kok ni berbagai jenis habuk ada. Yang menapiskan daripada sedotan tu, salah satu peranan yang besar ialah dimain oleh bulu hidung. Sebab itu nak menyelamatkan daripada virus yang mungkin tersangkut di bulu hidung tu tadilah, maka kepada orang Islam sekurang-kurangnya dia 3 kali dia sedut air ke hidung waktu dia nak ambil wuduk masa satu semayang. Kalau 5 kali semayang, 15 kali 15 kali sehari orang Islam ajak suruh sedut air ke hidung, nyeh keluar. Cuma dah kita tak buat. Hukum fiqah kata sunatnya, sunat kita selain pada berkumuk-kumuk tu, maka sunat kita anukan air ke hidung, nyeh kita keluar balik. Hak tu tadi mai covid ni barulah pihak orang perubatan kawan cerita apa ni, salah satu daripada caranya untuk mengelak kita daripada serangan covid ni tadi. Sebab covid ni dia duduk di tapak tangan lebih kurang 8 jam. Kalau kita duduk jamah tak tahu apa, lepas tu dia akan berpindah kepada kerongkong kita melalui hidung kita ni tadi. Lepas tu baru dia masuk kepada paru-paru. Apabila masuk paru-paru tu nahan. Itu Allah Alam tuan-tuan, saya tak mengaji bab tu, tapi dengar orang yang mengaji dalam bab tu duk habaq lah. Dia jadi betul. Rupa-rupa kita renung balik, oh sebab tu Islam suruh sedut air ke hidung ni. Tambah kalau tuan-tuan rajin duk bersin, kalau rajin sedut ke hidung, insya-Allah hilang bersin. Ini jadilah nak berhenti dah tadi ni, dia jadi sambung tu. Itulah tuan-tuan malam ni, insya-Allah kita tengok jadual yang akan datang. Masuk 2021, bajet pun baru. Kita insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah beri tahun baru pada kita, walaupun tahun Masih ini 21 ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat kepada kita untuk terelaklah kita daripada
perkara-perkara yang tidak diingini, perkara-perkara yang tak elok berlaku dalam masyarakat dan negara kita, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, selagi orang Islam tak boleh bersatu, orang Islam kenal arti kata jamaah, orang Islam kenal arti kata perpaduan di atas nama Islam, tuan-tuan, kalau kita duk selamat ni, Allah akan beri rahmat. Kalau kita tak selamat, perpaduan dan jamaah Islam ni balalah yang akan turun. Itu wal'ayyadzubillah. Tengoklah tuan-tuan, tak apalah. Yang barang saya dah buat biasa tu, lepas sambil tuan-tuan nak balik sekarang adalah dalam bonek sikit ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurza. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.